Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang penonton sekalian. Kita bersama lagi pada hari ini untuk episod kedua dalam program kita Ngaji Lane. Okey, alhamdulillah kita bukanlah bercuti seminggu lepas tu, bukan. Kita sebenarnya dah ada perubahan sikit. Okey, seperti mana yang dia boleh terlihat lah daripada poster kita. InsyaAllah Ngaji Lane akan bersiaran setiap minggu yang pertama dan yang minggu yang ketiga, setiap hari Ahad. Jadi dua Ahad yang lepas itu dah episod yang pertama. InsyaAllah hari ini kita di episod yang kedua lah bersama saya Muhammad Safwan bin Ismani dan bersama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Yusof. Okey, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Alhamdulillah, insyaAllah kita tengok sambutan okey, hangat juga sebab kita dapat bersambung lah. Kalau tak hangat tak ada episod 2 Ustaz. Okey, alhamdulillah kita telah pun berlangsung episod pertama kita pada 2 minggu lepas. Kita pun pada hari ini alhamdulillah kita menyeru kepada penonton semua untuk berikan bacaan ataupun hantarkan bacaan anda yang anda telah rekod melalui voice note di WhatsApp. Alhamdulillah kita ada terima beberapa bacaan untuk hari ini juga, insya-Allah. Jadi saya ingin berikan ataupun mengatakan terima kasihlah kepada penonton semua yang telah menyokong kita. Ustaz ada apa-apa nak Alhamdulillah Ustaz Safwan. Kita betul-betul lah kita daripada tim Jabatan Dakwah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semualah, kepada tuan-tuan juga yang menonton dan juga kepada mereka-mereka yang telah menghantarkan rakaman audio kepada kita untuk sama-sama kita meriahkanlah program kita pada hari ini. Alhamdulillah, yang penting sekali apa kita buat tu kena betulkan itu kita lah Ustaz Betul lah. Sebab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kerana Nabi SAW beritahu bahawasanya antara ciri-ciri umat yang terbaik adalah antaranya ialah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Jadi bagi mereka yang belum tahu lagi, belum fasih lagi tentang baca Al-Quran, boleh belajar. Belajar itu pun adalah merupakan ciri-ciri umat yang terbaik Nabi SAW. Dan juga mereka yang dah ada kelebihan, maka hendaklah dia sampaikan kepada yang lain. Iaitu juga merupakan antara ciri-ciri yang terbaik umat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajar Al-Quran dan juga atau yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi kita di sini sama-sama lah kita nak kongsi lah. Kita ada kongsi. Yang baik itu kita kongsi kan. InsyaAllah. Betul. Kita kongsi. Jadi antara cara kita program ini ialah kita akan dengar bacaan daripada anda semua. Jadi kita pula akan kongsikanlah perkara-perkara yang berkaitan bacaan Al-Quran kepada semualah insya-Allah. Jadi kita banyak juga kita terima rakaman audio tu. Jadi kita nak kongsi semua masa terhad. Jadi insya-Allah Ustaz Safwan nanti akan pilih bacaan-bacaan untuk kita dengarkan bersama. Okey, insya-Allah. Seperti mana yang telah dikatakan tadilah Ustaz, yang dikongsi Ustaz Hanafi tadi, ada beberapa bacaan kita terima pada hari ini insya-Allah, dan nombor yang saya sudah sebutkan kita bolehlah dapatkan melalui di komen di sini ataupun boleh di poster nantilah. Maksudnya bacaan yang anda dah rekod tu anda boleh hantarkan ke 97894148. 97894148. Boleh WhatsApp, maksudnya voice note ajalah, add WhatsApp. Lepas tu hantarkan di sana sahaja, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita akan dengarkan bersama dan insya-Allah kita akan pelajari bersama bacaan anda itu, insya-Allah. Dah. Okey. Saya rasa kita tak nak lengah lagi lah. Kita nak dengar beberapa bacaan untuk hari ini dan insya-Allah saya boleh buka bacaan yang pertama daripada akhi kita, saudara Syahid. InsyaAllah kita akan dengarkan. Sebelum itu sabarlah. Okey. Kita sebelum dengarkan bacaan daripada peserta kita akan dengarkan bacaan daripada asatizah kita, bukan asatizah lah, daripada Imam Bilal kita dari Masjid Darul Makmur, insya-Allah.
InsyaAllah ayat yang dibaca pada hari ini ialah surah An-Nisa ayat 132 dan ayat 133. Falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Al-Faris. Beliau adalah salah satu daripada Imam Bilal Masjid Darul Makmur. InsyaAllah bacaan yang telah dibacakan tadi daripada surah An-Nisa ayat 132 dan ayat 133. Mari saya kongsikan makna ayat tersebut adalah, dan bagi Allah jualah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pengawal. Dan jika Allah menghendaki, nescaya ia musnahkan kamu wahai umat manusia, dan ia datangkan gantinya dengan umat-umat yang lain, dan adalah Allah Maha Kuasa melakukan yang demikian itu. Saya rasa ayat ini pun sering dibaca oleh kita-kita lah. Kalau tak baca, mungkin bukan dalam Al-Quran pun, kita kadang bacaan untuk berzikir-zikir gitu sahajalah, insyaAllah. Okey? Jadi tanpa lengah lagi, insyaAllah kita dah dengarkan bacaan daripada ustaz kita. InsyaAllah seterusnya kita akan dengarkan bacaan daripada peserta kita yang pertama, iaitu saya sebutkan tadi, saudara Syahid, insyaAllah. Dan marilah kita dengar bersama. Ya Ustaz, sudah sedia Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita dengarkan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Iyasha' yuzhibakum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Okey, terima kasih kepada saudara Syahid. Saya rasa kalau dengar betul-betul ada dengar bunyi kucing dia. Kucing dia pun tengah aminkan bacaan dia. Okey. Okey, boleh saya berikan ruang untuk Ustaz Hanafi untuk beri komentar sikit tentang bacaan ni. InsyaAllah Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara Syahid namanya, kerana sudi kongsikan bacaan kepada kita semua pada hari ini. Dia satu bacaan yang sangat baik. Cuma apa yang saya boleh kongsikan berkenaan yang boleh kita highlightkan daripada bacaan ini ialah, pertama sekali pada kalimah yang pertama dan juga ujungnya sedikit di sana. Yang pertama sekali bacaan walillahi, walillahi, kemudian yang hujung sikit wa kafa billahi. Okey. Asal kalimah ini adalah kalimah Allah. Kalimah Allah. Lafaz kalimah Allah. Bila kalimah Allah ini, dia bila bacanya, dia ada dua keadaan. Satu dibaca dengan tafkhim, iaitu tebal. Dan satu lagi dipanggil tarqiq, iaitu tipis. Ringkasnya, bacaan tafkhim ialah bila mana sebelum kalimah Allah itu ada berbaris hadapan ataupun berbaris atas. Contohnya, Qul huwallah. Jadi huwallah itu tebal. Di baris hadapan baris atas, wa tu huwallah, maka dibaca dengan tebal. Allah itu huwallah. Yang kedua ialah bila sebelum kalimah Allah itu berbaris dhammah, maka kita baca tebal juga, iaitu Rasulullah. Tak boleh baca Rasulullah. Rasulullah salah. Kira tebal Rasulullah. Itu. Tapi di sini sebelum kalimah itu di baris bawah. Maka dipanggil tarqiq.
Itu sebelum kalimah Allah di baris bawah. Pada ayat ini terlihat asalnya kalimah Allah, tapi masuk huruf lam berbaris bawah. Di sana ada kaedah dia, untuk dibuanglah huruf, jadilah diringkaskan, kita boleh katakan diringkaskan walillahi, maka kita baca dengan tarqiq, itu tipis. Tak boleh baca walillahi, Berat. tak boleh berat, walillahi. Itu pertama, maksudnya kena tipis. Satu lagi yang saya nak highlightkan ialah dia punya lam tu dia baca dengan ada alif kecil, mesti 2 harakat. Walillahi. Itu juga Allahu, semua ada di sana. Lam tu ada harakatnya, itu 2 harakat. Walillahi. Walillahi yang pertama, yang kedua wakafa billahi. Sama juga ba itu baris bawah, maka berbaris bawah, maka kita baca dengan tipis. Tak boleh wakafa billahi. Salah dia punya. Maksudnya salah lah. Bagi saya yakin, bagi anda yang telah pelajari, dah tahu kan, dah mula dah belajar tentang cara bacaan ini, bagi mereka yang mula-mula nak baca, nak mula kenal, bagilah cara bacaan kalimah Allah. Jadi itu saja Ustaz yang boleh saya kongsikan. Kalau banyak-banyak lagi nanti tak cukup masa. Kan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hanafi. Sama-sama. Saya rasa ini hukum dalam tajuk kita belajar kan. Ni hukum Allah ni memang ada special sikit lah. Kalau huruf-huruf lain tak ada yang kita gunakan Allah ni. Kita kalau ada lam, alif tu la je lah. Tak ada yang Allah. Okey, special lah huruf Allah tu, lafzul jalalah. Okey, terima kasih Ustaz Hanafi atas pencerahannya. Semoga kita dapat bermanfaat. Saya rasa tadi saudara Syahid kita boleh baca, cuma ada beberapa perkara kita boleh tweak sikit lah. Kita boleh baik-baikkan sikit. InsyaAllah nanti dah lagi baik, kita boleh dengarkan lagi bacaan ni insyaAllah. Okey. Baik, sebelum kita sambung dengan bacaan yang seterusnya, kita rehat sebentar Ustaz, boleh? Okey. Kita lihatkan ataupun kita tengokkan iklan daripada kuliah-kuliah di Masjid Darul Makmur. Jika susah nak cari yang lain, jom ngaji di Ngajilin. When a person understands Allah subhanahu wa ta'ala in the sense of what we are striving to do right now, which is knowing Allah subhanahu wa ta'ala by means of the science of Tawheed, with attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, it helps taqwa, it helps to build iman, it has to build the momentum where you want to do acts of worship to Allah subhanahu wa ta'ala and for Allah subhanahu wa ta'ala. We will understand more about what is the content of these 20 attributes. We will make it a definition and make it an understanding in a time where we can understand it properly, insyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Ngajilin. Alhamdulillah, kita sebentar tadi kita telah tontonkan snippets lah daripada kuliah di Masjid Darul Makmur. InsyaAllah jemaah sekalian ataupun pendengar sekalian bolehlah bersama kita support ataupun dengar bersama, kita boleh manfaatkan bersama kuliah-kuliah di Masjid Darul Makmur, sama ada fizikal ataupun di Facebook, insya-Allah. Okey. Jadi kita kembali di bersama Ustaz Hanafi kita di Ngajilin untuk kita dengarkan bersama bacaan yang kedua untuk ayat kita pada hari ini, insya-Allah. Ya Ustaz, sudah bersedia Ustaz? Okey. Kita semoga kita dapat manfaat bersama daripada bacaan ini. Marilah kita dengar bersama daripada Puan Mas Ayu. Macam nama orang lama Mas Ayu. Okey. Okey, kita dengarkan bersama bacaan daripada Puan Mas Ayu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. In yasha yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Sadaqallahul Azim. Okey, terima kasih kepada Puan Mas Ayu. InsyaAllah, Ustaz, ada apa-apa komentar Ustaz? Fadal. Alhamdulillah Ustaz Safwan, bacaan yang baik. Alhamdulillah.
kira bacaan perlu lah orang kata kan. Cuma yang apa saya nak kongsikan daripada ayat yang telah dibaca, yang terdapat dalam ayat ini yang boleh kongsikan tentang hukum tajwid ialah pada hujung ayatnya. Hujung ayatnya kita tengok kalimahnya macam sama ya. Pertama iaitu pada kalimah wakila. Yang kedua yang hujung sekali qadira. Wakila wa kafa billahi wakila wa kana Allahu ala Allahu ala dhalika qadira. Wakila dan qadira ini dipanggil dalam hukum tajwid ialah mad iwad. Kenapa mad iwad? Kerana mad iwad ini terjadi apabila waqaf pada huruf bertanwin yang mansub. Maksudnya mansub itu berbaris atas. Kecuali pada ta marbutah. Maksudnya pada huruf yang hujung tu ada tanwin dan berbaris atas, maka kita gugurkan nun tersebut, kita ganti dengan alif. Kerana ia sebahagian daripada mad asli juga. Maka kita wajib baca, hukumnya kita wajib membaca dengan 2 harakat Ustaz. 2 harakat. Maksudnya wa kafa billahi wakila, 2 harakat. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Kalau kita waqaf, ya kita baca begitu. Tapi kalau kita nak sambung, kita kena tetap terus bunyikan dia punya tanwin dia. Biasa macam biasalah. Betul. Jadi itulah antara cara bacanya. Contoh yang lain, wa kafa billahi hasiba. Kemudian wa ahsana tafsira. Saya fikir cuba nak nak recall balik surah Juz Amma macam tak jumpa. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Itu semua banyak hukum mad iwad, itu antara contohnya. Tapi kalau kita nak sambung wan nazi'ati gharqan kita tahu juga tanwin kan. Kemudian selepasnya apa? Sambungkan. Tapi kalau dah stop وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Di sini وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Itu saja Ustaz yang boleh saya kongsikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih bersama Ustaz Hanafi atas pencerahan tentang mad iwad. Jadi saya rasa mad iwad ni kalau dia apa-apa yang kita berhenti dia mad iwad Ustaz kan. Maksudnya tak semestinya akhir ayat saja. Kalau kita qadira tu dekat tengah-tengah tu pun kita still dengan betul. qadira. Kalau kita nak berhentikan dia. Okey, mana-mana berhenti kita mad iwadkan dia lah. Kita hilangkan tanwin dia. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsiannya, insya-Allah. Insya-Allah kita ada lagi satu bacaan, kita masih ada lagi masa untuk bacaan lagi satu untuk kita dengarkan bersama. Kita dapat di sini, ni orang istimewa ni, okey. Sebab ni daripada saudara Muhammad Amran, okey. Saya rasa namanya Muhammad Amran lah. Kita akan dengarkan bacaannya di surah An-Nisa ayat 132 dan ayat 133. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, bacaan daripada Muhammad Amran. Jadi Ustaz, ada apa-apa yang Ustaz ingin komen ataupun nak beri pencerahan atau perkongsian tentang ayat ni dan bacaan daripada saudara Muhammad Amran? Alhamdulillah, ini bacaan yang terakhir Ustaz. Ya Ustaz. InsyaAllah, alhamdulillah. Itu bacaan yang baik, bacaan yang lancar. Cuma apa yang saya nak kongsikan oleh kerana ini bacaan yang terakhir, saya nak kongsikan dua lah tentang
berkaitan tajwid dalam ayat ini. Iaitu pertama pada ayat yang kedua, 133 ayat yang kedua, iaitu pada kalimah inyasha. Ayat yang kedua, yang pertama tu inyasha. Pertama di sana adalah hukum idgham, iaitu nun sakinah ataupun nun mati bertemu dengan ya. Jadi idgham ma'al gunnah, idgham dengan gunnah, dengan dengung. Idgham tu maknanya kita masukkan huruf nun tu kepada huruf yang selepasnya, maka kemudian didengungkan seolah-olah bertasydid. Maksudnya nun tu lagi dah tak bunyi lagi dah, huruf nun tersebut. Kita tak boleh baca ini tak lagi dah. Inyasha terus kepada huruf ya. Inyasha dan juga dengung dua harakat. Inyasha itu dinamakan idgham ma'al gunnah. Yang kedua ialah yudhibakum ayyuhan kum tu. Inyasha yudhibakum ayyuhan. Okey. Yudhibakum ayyuhan. Di sana kum dengan a tu kan ada bahasa kum tu ada huruf hamzah. Kalau istilah tajwid ini dipanggil izhar syafawi. Izhar jelas, syafawi di bibir. Maksudnya jadi jelas di bibir. Maksudnya kita tak ada lagi selepas mim itu ada dengung ataupun ada dengung lah. Dia tak ada. Dia terus yasha yudhibakum ayyuhan. Dia tak ada drag. Kum tak ada. Macam jelas macam biasalah. Dia izhar syafawi nisas, dia ada huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah selepas mim yang bersukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, maka izhar dinamakan izhar syafawi kecuali pada dua huruf. Itu pertama sekali pada huruf mim, yang kedua ialah huruf ba. Maka dipanggilkan izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi kita tak boleh baca tu, kita tak boleh drag lah. Yasha yudhibakum ayyuhan. Itu contohnya. Contoh yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Kita boleh siratal ladzina an'amta alaihim ghairihim. Tak ada penyampaian, tak ada dengung-dengung dia. Tak ada dengung-dengung lagi. Pasal di sana izhar syafawi. Itu saja Ustaz yang boleh saya kongsikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsiannya. Jadi kita lihatlah izhar itu kita baca dengan mungkin bahasa Melayunya secara zahir lah. Bahasa zahir mim tu lah. Betul. Kalau sifat mim tu memang itu tak, sifat biasanya tak ada dengung. Kita baca dengan terang saja. Baik, terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsiannya daripada tiga-tiga bacaan, dan juga terima kasih kepada penonton sekalian yang telah pun menghantar ataupun yang menonton program Ngaji Lain bersama kita ini. Jadi mungkin untuk saya ingatkan sahaja, insya-Allah sebentar lagi kita akan paparkan ayat yang boleh dibaca oleh penonton sekalian untuk minggu-minggu atau minggu akan datang. Jadi penonton sekalian bolehlah lihat, boleh praktis sendiri dulu bacaannya. Lalu bolehlah rekod ataupun rakam bacaan anda melalui WhatsApp, voice note boleh. Lalu hantarkan kepada kami di 97894148. 97894148. Jadi jemaah boleh hantar ke sana, dan insya-Allah pada 2 minggu akan datang ataupun episod seterusnya kita akan dengarkan bersama, lalu kita boleh pelajari apa yang kita telah dapat baca daripada bacaan-bacaan anda semua, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, kita belum lagi habis lagi program kita. Jangan risau, kita ada lagi. Tapi sebelum kita ke sesi seterusnya, insya-Allah kita akan berehat buat sementara. Insya-Allah selepas ini kita akan sambung bersama di Ngaji Lain. When a person understands Allah subhanahu wa ta'ala in a sense of what we are striving to do right now, which is knowing Allah subhanahu wa ta'ala by means of the science of Tawheed,
with attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, it helps taqwa, it helps to build iman, it has to build the momentum where you want to do acts of worship to Allah subhanahu wa ta'ala and for Allah subhanahu wa ta'ala. We will understand more about what is the content of these 20 attributes. We will make it a definition and make it an understanding in a time where we can understand it properly, insyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama saya Muhammad Safwan dan Ustaz Muhammad Hanafi di Ngaji Lane. Alhamdulillah, kita telah pun tonton bersama iklan lagi untuk program kita ataupun kuliah di Masjid Darul Makmur. Jadi jemaah sekalian ataupun penonton semua bolehlah tonton bersama kuliah-kuliah yang ada di Masjid Darul Makmur secara fizikal ataupun secara online di Facebook kita, insya-Allah. Jadi kita tak apa berlengah lagi, kita ke sesi yang seterusnya, sesi yang kedua untuk program kita, iaitu benda baik kita kongsi. Jadi kalau minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita telah kongsikan mengenai Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah pada kali ini kita akan dengar bersama tentang apa yang akan dikongsikan lah oleh benda baik kita kongsi. BBKK lah orang kata. Okey. Jadi baiklah saya berjemput BBKK, benda baik kita kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anda bersama saya di segmen BBKK, benda baik kita kongsi. InsyaAllah pada minggu ini saya akan kongsikan akan satu buku yang amat baik. Lalu saya kongsikan bersama anda. InsyaAllah buku yang akan saya kongsikan ialah buku tersebut, The History of the Quranic Text, yang dikarang oleh Muhammad Mustafa Al-Azami. Beliau ini seorang yang terkenal, salah satu daripada penulis yang internasional. Ya. Jadi kitab ini daripada tajuknya juga kita dapat lihat bahawasanya The History of the Quranic Text, mengenai penyusunan Al-Quran. Jadi dia sedikit sebanyak menceritakan mengenai perjalanan Al-Quran daripada zaman Nabi Muhammad SAW, daripada diterima wahyu sehinggalah Al-Quran yang kita gunakan ataupun kita bacakan pada waktu ini. Jadi kalau kita nak tahulah bahawasanya sememangnya semua ketahui bahawasanya ketika Nabi Muhammad SAW diterima wahyunya, Al-Quran itu bukanlah secara teks ataupun dibaca, tetapi Al-Quran itu diturunkan melalui perbicaraan antara Sayyidina Jibril alaihissalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu seperti mana kita tahulah ceritanya Iqra dan Ma ana biqari dan seterusnya. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kita fahamlah bahawasanya ada 3 aspek penting ataupun 3 perkara yang penting yang menjadikan Al-Quran itu sebuah kebukuan Al-Quran lah, pembukuan, minta maaf. Jadi yang pertama pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Dan yang kedua ketika zaman Sayyidina Umar, dan terakhir sekali zaman Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Abu Bakar pada zamannya, pada waktu itu sememangnya kita ketahui bahawasanya Sayyidina Abu Bakar bantah. Sayyidina Abu Bakar tidak mahu ataupun tidak benarkan orang untuk membukukan Al-Quran itu sebagai satu naskah. Kemungkinan pada waktu tersebut Al-Quran sudah pun ditulis, tapi sedikit-sedikit. Ia bukanlah dikumpul banyak-banyak lalu dijadikan satu buku, tidak. Lalu ketika ada satu
yang satu perang yang terjadi. Pada waktu perang itulah terdapat, kalau tak silap saya, ada 700 hafiz Al-Quran meninggal dunia pada waktu itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pertamanya dia merisau bahawasanya jika Al-Quran itu ditulis, ditakutkan orang ubah sana sini. Tapi sekarang ini ada masalah lagi besar dari itu, iaitu ramai hafiz, 700 hafiz telah meninggal, penghafal Al-Quran meninggal dunia pada waktu tersebut. Jadi Sayyidina Umar melihatkan perkara ini amat kritikal. Jadi beliau itu membuat persetujuan ataupun memberitahu Sayyidina Abu Bakar, mengatakan bahawasanya kita haruslah membukukan Al-Quran. Jadi itu proses yang pertama. Lalu proses ketiga ataupun ketiga iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi ketika itulah Sayyidina Uthman, ceritanya panjang sedikit tapi diringkaskan bahawa Sayyidina Uthman menyuruh sahabat-sahabat sekalian semua untuk berkumpul menuliskan Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran itu satu buku kitab, lalu mencetakkan 4 naskah Al-Quran. Yang pertama sekali diberikan kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga itu diberikan kepada seluruh penduduk dunia lah, maksudnya satu sana satu sini dan sebagainya, sehinggalah Al-Quran itu tersebar pada waktu ini. Lalu pelan-pelan Al-Quran itu ditulis, orang pun dapat lihat, oh Al-Quran ini di sini, lalu mereka pun tulis. Itu satu aspek yang lain. Jadi aspek yang lagi satu, di dalam kitab ini juga atau buku ini juga menceritakan mengenai khot ataupun penulisan Al-Quran itu sendiri. Seperti mana kita ketahui bahawasanya penulisan Al-Quran pada zaman dahulu tanpa titik dan tanpa baris. Jadi kalau kita sekarang ini, saya rasa kalau kita lihat nak baca tu susah sedikit lah. Sebab itulah ulama-ulama kita yang terdahulu pelan-pelan, daripada tanpa titik adakan titik, daripada tak ada syakal adakan syakal, daripada tak tahu mana panjang pendek adakan tulisan panjang pendek, dan sebagainya. Mungkin saya kasih satu fun fact lah, satu saja, iaitu pada zaman dahulu Al-Quran itu kan kita dipisahkan itu dengan surah kan, surah sekian, surah Fatihah, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan sebagainya. Tapi pada zaman dahulu tiada Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu ketika itu tak ada Bismillahirrahmanirrahim, tapi pada satu zaman itu barulah mereka itu bersetuju untuk memasukkan atau menyertakan Bismillahirrahmanirrahim pada awal surah. Itu fun fact yang saya dapat kongsikan lah. Kalau nak fun fact lagi banyak, bacalah buku tersebut. Boleh didapatkan mana-mana sahaja. Boleh Google sahaja dah jumpa. Ya, insya-Allah kita kongsi bersamalah. Kita barang baik kan. Barang baik ini kita kena kongsi sama-sama. Jadi para penonton sekalian, kalau nak inginkan buku ini, saya tak ada jual. Minta maaf lah, saya bukan jual dekat pintu-pintu untuk jual buku ini, tidak. Okey, bolehlah dapatkan di mana-mana lah, boleh di Google ataupun kalau dapat terjumpa dalam sesi Melayu ke atau apa, ataupun mungkinlah ada yang dapat terjumpa pembukuan Al-Quran dalam bahasa Melayu, itu juga baik. Ini semua hanyalah untuk kita menambahkan ilmu Al-Quran dalam diri kita, insya-Allah. Iaitu itu yang saya dapat kongsikan dalam segmen kita Benda Baik Kita Kongsi. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsiannya, masya-Allah. Sigap sungguh orangnya tadi yang telah kongsi tadi ya. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, semoga kita dapat bermanfaat bukan sahaja daripada benda baik kita kongsi tadi, apa sahaja program yang kita telah kongsikan bersama jemaah sekalian ataupun penonton semua, kita harapkanlah kita dapat manfaatkan bersama, insya-Allah, lagi-lagi di ngaji lain ini. Jadi untuk mengingatkan kita lagi, jemaah sekalian ataupun penonton sekalian, bolehlah rekod ataupun rakam bacaan anda dan hantarkan melalui WhatsApp ke 97894148. Okey? Dan insya-Allah sebentar lagi kita akan paparkan ayat yang akan dibacakan pada 2 minggu akan datang nanti. Jadi insya-Allah, okey, sekarang inilah ayatnya. Okey?
Okey, Alhamdulillah. Okey, tapi tak apa, jangan risau kalau tak ada yang masih tak sempat nak lihat ataupun nak dapat tengok ayat ni betul-betul. InsyaAllah nanti selepas selesai video ini, kita akan kongsikan di Facebook Masjid Darul Makmur ataupun di komen Darul Makmur, ataupun komen di video inilah, insyaAllah. Okey Ustaz? Jadi selepas penonton semua dah lihat, dah tengok mutalaah kan, tengok ayat ni macam mana, lalu bolehlah rakam, lalu hantarkan. Saya repeat lagi supaya boleh ingat semua. 97894148. Okey, melalui WhatsApp lah boleh hantarkan rakaman anda, insya-Allah. Insya-Allah. Okey Ustaz, kita telah pun selesai episod 2 kita pada sesi ataupun pada program Ngaji Lane ini. Okey, insya-Allah kita harapkanlah semua dapat bermanfaat bersama. Kita tidak lain tidak bukan, kita buat ini semua hanyalah untuk memberikan semangatlah kepada semua untuk kita teruskan baca Al-Quran. Kalau rasa masih lagi kurang sana sini, belajarlah dengan guru ataupun belajar lagi dengan ni. Kalau dah rasa dah bagus, rasa masa mungkin dah lagi baiklah bacaannya, boleh kongsikan bersama bacaan, boleh ajar orang mana yang ni. Maksudnya ilmu Al-Quran tu tidak putus. Dah tahu je dah berhenti tak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau baginda itu dia revise lah boleh katakan dengan Sayyidina Jibril. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri perlu ulang kaji, apatah lagi kita manusia biasa ni. Okey, insya-Allah sebelum kita akhiri, kita sebagai inilah kita akan bacakan doa selesai baca Al-Quran. Boleh Ustaz bersama kita kalau boleh kita buat ini satu tradisi lah untuk program ini. Dah habis program kita, sebelum habis kita bacakan doa selesai membaca Al-Quran, insya-Allah. Okay, Ustaz? Sama Bismillah. Doa yang selalu kita bisa dengar, boleh kita sama-sama lah baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kita, insya-Allah. Amin. Insya-Allah, amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita sokonglah program Masjid Darul Makmur, sokonglah program Ngaji Lane ini. InsyaAllah janganlah malu-malu. Kalau rasa nak bagus ke tak bagus ke, rasa boleh ke tak boleh ke, share je bacaan kita dengan bersama. Kita manfaatkan bersama. InsyaAllah hingga kita berjumpa lagi pada 2 minggu akan datang pada hari Ahad 9 malam. Okey? InsyaAllah kita baca tagline kita lah. Jika susah nak cari yang lain, jom ngaji di Ngaji Lane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.